Salam sejahtera, salam sepakat kolektif menjulang kecemerlangan. Jadi kami akan membentangkan tentang permuafakatan guru dan komuniti pembentuk kualiti pendidik yang akan dibentangkan oleh saya sendiri, Divoni Angelistani, Alia Anisha, dan Alif Tokino. Jadi topik yang saya ambil pada hari ini ialah aspirasi dan hala tuju pendidik. Jadi pertama sekali yaitu Standard Kualiti Pendidik Malaysia SKPM yang merupakan salah satu garis panduan penting dalam menilai dan meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita. SKPM ini telah diperkenalkan pada tahun 2010 sebagai kesinambungan kepada SKPM sekolah. Piawaian ini telah digabungkan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti JNJK serta Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi tujuan SKPM ini ialah untuk mengukur kualiti pendidikan secara berterusan dan memastikan impaknya terhadap kemenjadian murid. Ia juga berfungsi sebagai panduan kepada sekolah dalam aspek pengurusan, membantu penilaian serta membolehkan sekolah mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka. SKPM ini digunakan oleh beberapa pihak seperti JNJK dalam proses penaziran, Sekolah dalam Penerapan Kendiri Sekolah PKS serta Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN serta Pejabat Pendidikan Daerah PPD untuk tujuan pemantauan serta penyeliaan. Seterusnya kita akan masuk kepada penilaian SKPM 2010 yang berdasarkan kepada 5 standar utama yang merangkumi kepada semua aspek pendidikan. Seterusnya ini merupakan 5 standar utama itu. Yang pertama ialah kepimpinan dan hala tuju. Jadi kepimpinan sekolah ini berperanan sebagai pemimpin yang berimpak tinggi dalam menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran PDP. Standar yang kedua ialah pengurusan organisasi. Organisasi sekolah diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf yang memberikan kemudahan sumber dalaman dan manfaat sumber luaran supaya sekolah dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan. Standar yang ketiga ialah kurikulum, kokurikulum dan sukan dan hal ehwal murid. Bidang kokurikulum dan sukan dan hal ehwal murid ini diurus dengan cekap dan berkesan untuk memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Standar yang keempat ialah pengajaran dan pembelajaran. Di sini guru akan merancang dan melaksanakan proses PDP yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid dari segi tahap yang optimum secara berterusan. Dan standar yang terakhir ialah kemenjadian murid. Jadi pendidikan di sekolah akan melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Selanjutnya kita akan masuk kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua SKPM G2. Di mana yang pertama ialah standar kepimpinan yang menekankan peranan pengetua dan guru besar, yaitu PGB sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong. Standar yang kedua ialah pengurusan organisasi yang meliputi kepada pengurusan sumber manusia, aset keuangan, sumber pendidikan, iklim, persekitaran dan strategik. Seterusnya kita masuk kepada standar yang ketiga yaitu pengurusan kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid yang melibatkan kepada pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan mata pelajaran serta penilaian murid. Selain itu juga ia merangkumi kepada pengurusan kokurikulum yang melibatkan kepada kelab, persatuan, badan beruniform, sukan atau permainan. Dari segi aspek pengurusan hal ehwal murid ialah seperti disiplin, keselamatan, kesihatan serta perkhidmatan bimbingan dan konseling juga amat ditekankan. Seterusnya terdapat juga standar yang keempat yaitu pembelajaran dan pemudacaraan PDPC. Di sini peranan guru amat ditekankan atau sangat penting, di mana guru bertindak sebagai perancang,
pengawal, pembimbing, pendorong, serta penilai, manakala murid berperanan sebagai pembelajar yang aktif. Akhir sekali ialah standard yang kelima, yaitu kemenjadian murid. Ia merangkumi kepada pencapaian murid dalam akademik, kurikulum, dan sasya. Matlamat utama di sini ialah untuk memastikan murid berkembang secara holistik dari semua aspek. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang Pelan Pembangunan Pendidikan di Malaysia (PPPM), di mana yang terdahulu ialah 3 gelombang, yaitu gelombang yang pertama pada tahun 2013 sehingga 2015 yang memberikan tumpuan kepada peningkatan kualiti pengajaran, kepimpinan sekolah, serta literasi dan numerasi murid. Seterusnya ialah gelombang yang kedua yang berlangsung dari tahun 2016 sehingga 2020 yang menumpukan kepada penyesuaian struktur pendidikan, peningkatan sistem kurikulum baharu, inovasi ICT, pendidikan inklusif, serta pengukuhan pendidikan vokasional dan pentadbiran Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Dan yang terakhir ialah gelombang ketiga yang berlangsung daripada tahun 2021 sehingga 2025. Gelombang ketiga ini menekankan kepada kecemerlangan sekolah melalui peningkatan autonomi kepimpinan, inovasi pengajaran serta pengukuhan ICT dan profesionalisme guru. Di samping itu juga PPPM juga merangkumi kepada 5 aspirasi utama sistem pendidikan. Dan yang pertama ialah akses kepada kejayaan. Pendidikan di Malaysia berlandaskan kepada prinsip demokrasi yang memastikan akses saksama kepada semua tanpa mengira latar belakang. Yang kedua ialah kualiti standar antarabangsa. Jadi pendidikan di Malaysia telah berkembang pesat tetapi masih ketinggalan di peringkat antarabangsa. Seperti penilaian PISA dan TIMSS yang menunjukkan bahawa prestasi murid dalam matematik, sains dan pemikiran aras tinggi masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga ialah equity untuk semua murid. Pendidikan di Malaysia juga berusaha meningkatkan pencapaian ke peringkat antarabangsa dengan menyesuaikan sistem kepada standard global. Yang keempat ialah memupuk kepada perpaduan dalam kalangan murid. Sekolah merupakan salah satu tempat yang berperanan penting untuk memupuk perpaduan melalui interaksi murid daripada pelbagai latar belakang. Yang kelima, pelaksanaan kecekapan tinggi. Jadi di sini keberhasilan murid dalam mencerminkan kecekapan sistem pendidikan dan penggunaan bajet yang cekap serta berkesan masih diperlukan untuk memaksimumkan hasil pembelajaran. Pelan pembangunan yang ketiga ialah 6 aspirasi murid PKKKEI. Yang pertama ialah pengetahuan, di mana murid perlu menguasai literasi, numerasi dan kemahiran asas untuk kehidupan seharian. Yang kedua ialah kemahiran berfikir. Kemahiran ini amat penting untuk memastikan murid mampu bersaing di peringkat global. Ia melibatkan pemikiran yang kreatif, inovatif, kritis dan logik dalam menyelesaikan masalah. Aspirasi yang ketiga ialah melibatkan kepada kemahiran memimpin. Jadi terdapat 4 aspek dalam kemahiran memimpin. Yang pertama ialah keusahawanan yang mendidik kepada murid tentang kreativiti, inisiatif dan daya imajinasi tinggi bagi membentuk budaya keusahawanan yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi di negara kita. Yang kedua ialah berdaya tahan. Di sini murid akan membina daya saing, pemikiran kritis dan ketahanan dalam menghadapi cabaran globalisasi serta dunia pekerjaan. Yang kedua ialah kecerdasan emosi. Emosi ini amat penting untuk dikawal bagi melahirkan pemimpin yang berpesan untuk memahami perasaan orang lain dan berinteraksi secara positif. Akhir sekali ialah keterampilan komunikasi yang membolehkan murid berkomunikasi dengan jelas secara lisan dan bertulis untuk membina keyakinan diri serta kepimpinan. Aspirasi yang keempat ialah kemahiran dwi bahasa yang juga turut ditekankan dalam pendidikan di Malaysia. Penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ini sangat penting, terutamanya dalam bidang sains dan teknologi. Aspirasi yang kelima ialah etika dan kerohanian.
Etika dan kerohanian ini memainkan peranan yang penting dalam membentuk murid yang berakhlak dan berintegriti. Akhir sekali ialah identiti nasional. Murid juga perlu mempunyai jati diri yang kukuh berdasarkan kepada prinsip rukun negara. Pelan pembangunan yang keempat ialah 11 anjakan. Jadi di sini merupakan 11 anjakan yang telah saya senaraikan. Yang pertama ialah menyediakan kesamaratan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antara bangsa. Yang kedua, memastikan murid menguasai kemahiran bahasa Melayu dan bahasa Inggris dan digalakkan mempunyai bahasa tambahan. Yang ketiga ialah melahirkan rakyat yang menghayati nilai, dan yang keempat mentransformasikan profesi keguruan menjadi profesi pilihan. Yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi dan ditempatkan di setiap sekolah. Yang keenam, mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Dan yang ketujuh ialah memanfaatkan teknologi komunikasi TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Yang ke-8 ialah mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Yang ke-9, bekerja sama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Dan yang ke-10 ialah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan yang terakhir ialah meningkatkan ketulusan untuk bertanggungjawab awam secara langsung. Seterusnya saya akan masuk kepada implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia terhadap kokurikulum. Yang pertama ialah kokurikulum sekolah telah mengalami transformasi bagi memenuhi keperluan semasa. Proses pentaksiran yang sistematik turut diperkenalkan untuk menilai perkembangan murid dengan lebih menyeluruh. Dengan pendekatan ini, pendidikan prasekolah menjadi lebih berkualiti dan mampu melahirkan generasi yang bersedia untuk memasuki peringkat pendidikan yang lebih formal. Dan yang ketiga ialah kurikulum juga pendidikan khas juga diberikan perhatian dalam usaha memastikan pelajar berkeperluan khas tidak ketinggalan dalam arus pendidikan negara. Dan yang seterusnya ialah implikasi terhadap murid. Yang pertama ialah dari segi persekitaran pembelajaran. Sistem pendidikan di Malaysia kini menekankan suasana yang lebih kondusif dan inklusif. Dan yang kedua ialah dalam aspek pengetahuan dan insannya, sistem pendidikan kini lebih berorientasikan projek, kokurikulum dan interaksi sosial. Seterusnya, kemahiran berfikir turut menjadi keutamaan dalam pendidikan masa kini. Murid digalakkan untuk mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi, hebat, inovasi dan analisis maklumat. Dan yang terakhir ialah peluang pendidikan untuk murid juga semakin luas. Murid kini boleh memilih aliran yang bersesuaian dengan minat dan kebolehan mereka. Yang ketiga ialah implikasi terhadap guru. Jadi implikasi terhadap guru dari segi pengurusan pengajaran dan pembelajaran, guru perlu merancang, melaksanakan dan mengurus pengajaran secara berkesan. Yang kedua ialah guru perlu sentiasa menekankan pembangunan profesionalisme. Ini bermakna guru harus memperbaharui ilmu mereka secara berterusan, menerapkan pelbagai kaedah pengajaran baru serta bersikap terbuka terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Yang seterusnya ialah kemahiran teknologi. Teknologi ini telah menjadi salah satu keperluan yang penting bagi guru. Mereka boleh memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi ini untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru juga perlu mempunyai wawasan dalam pendidikan. Ini bermaksud mereka harus berfikiran secara strategik, inovatif, dan mampu mentransformasikan pendidikan bagi memastikan murid mencapai standar global yang lebih kompleks. Dan yang terakhir ialah guru harus berperanan sebagai suri teladan kepada murid. Mereka bukan sekadar mengajar mata pelajaran, tetapi juga bertanggung jawab untuk membentuk sasya murid agar menjadi insan yang beriman, beretika, serta mengamalkan nilai dan perpaduan dalam kehidupan seharian. Implikasi yang keempat ialah implikasi terhadap pemimpin sekolah. Jadi pemimpin sekolah ini perlu bertindak sebagai ejen perubahan
atau ia berperanan penting dalam sebuah sekolah yang membimbing guru, murid dan kaki tangan untuk mencapai jangkaan yang tinggi. Atau implikasi yang terakhir ialah implikasi terhadap latihan guru. Pertama sekali ialah pengambilan guru pelatih dilakukan dengan pendekatan yang holistik bagi memastikan hanya calon yang berkualiti sahaja yang diterima. Selain itu, kurikulum IPG juga dikaji semula bagi memastikan guru dapat mengajar kemahiran berfikir aras tinggi. Yang seterusnya ialah kualiti kepimpinan IPG juga turut diberikan perhatian. Pemimpin IPG perlu memainkan peranan sebagai pemimpin yang instruksional dan organisasi yang berkesan. Yang terakhir ialah kualiti pensyarah IPG juga menjadi keutamaan. Pensyarah yang berkelayakan tinggi, khususnya pemegang ijazah lanjutan, diberikan keutamaan dalam sistem pendidikan. Sekian sahaja pembentangan saya hari ini. Pembentangan ini akan diteruskan oleh Alia Anisha. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alia. Bahagian pembentangan ini saya akan membentangkan guru berjiwa pendidik. Sebagai pendahuluan untuk bahagian pembentangan saya, di sini saya akan memulakan dengan maksud sasya guru cemerlang. Sasya didefinisikan sebagai kepribadian atau peribadi menurut Kamus Dewan edisi keempat. Personality yang positif seperti baik, sesuai, berkesan dan mulia serta memiliki pengetahuan dan kemahiran pengajian profesional. Oleh itu, sasya atau personality yang merupakan satu konsep yang menggambarkan kepribadian guru secara keseluruhan. Dengan itu, sasya guru cemerlang pula merujuk kepada kualiti yang perlu ada dalam diri seseorang guru. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada ciri-ciri sasya seorang guru cemerlang. Terdapat beberapa ciri-ciri sasya seorang guru cemerlang. Ini termasuklah konsep kendiri yang positif. Bagi konsep ini merujuk kepada keyakinan diri dan sikap positif seorang guru dalam setiap tindakan agar meningkatkan kualiti diri dan menerima cabaran sebagai peluang untuk berkembang. Selain itu, sasya seorang guru juga melibatkan akhlak yang mulia. Ini merujuk kepada kepribadian seorang guru yang baik, seperti jujur, sopan, dan menghormati orang lain. Ini juga menggalakkan seseorang mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan dan kerjaya sebagai seorang pendidik. Kemudian, sasya seorang guru juga perlu menjaga penampilan diri. Hal ini kerana kepada penjagaan kebersihan, kekemasan dan kesopanan dalam berpakaian dapat memastikan imej sebagai seorang guru akan dihormati dan disegani. Selain itu, keterampilan juga perlu dijaga. Ini merujuk kepada kemahiran dan komunikasi yang baik dalam menyampaikan ilmu agar mampu mengurus kelas dengan berkesan dan mantap serta menjadi contoh teladan kepada pelajar. Selanjutnya itu, seorang guru juga perlu bertanggungjawab dan amanah. Ini menunjukkan seorang guru yang menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan kesungguhan kerana memegang amanah sebagai pendidik dengan kejujuran serta komitmen yang tinggi. Seterusnya, seorang guru juga perlu mempunyai dedikasi yang sentiasa bersungguh-sungguh dalam mendidik dan membimbing pelajar serta berusaha dalam meningkatkan kaedah pelajaran dan kualiti pendidikan dalam sesi pembelajaran. Di samping itu, guru juga perlu bersikap terbuka agar seorang guru dapat bersedia menerima pandangan, kritikan membina dan perubahan dalam dunia pendidikan. Misalnya, seorang guru itu akan fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran. Akhir kalam, seorang guru juga merupakan seorang yang penyayang kerana seorang guru perlu mempunyai kasih sayang dan empati terhadap pelajar-pelajarnya. Misalnya, guru yang peka terhadap kebajikan dan keperluan pelajar serta memberi dorongan demi membina keperluan ke arah kejayaan mereka. Ayo kita beralih pula kepada bidang pengajian profesional. Sedikit penjelasan dalam sejarah pendidikan. Pada era dasar ekonomi baru iaitu 1971 hingga 1990 berfokus pada perpaduan nasional melalui pendidikan dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama, memperluaskan peluang pendidikan di luar bandar dan memperkenalkan KBSR 1983 dan KBSM 1989 untuk menyatukan sistem pendidikan. Seterusnya, era dasar pembangunan nasional pada 1991 hingga tahun 2000 merujuk kepada penambahbaikan kurikulum berasaskan falsafah pendidikan kebangsaan dengan menukar
KBSR kepada kurikulum bersepadu sekolah rendah pada 1993 dan KBSM yang diperbarui pada 1998 untuk memupuk perpaduan dan kemajuan negara. Akhir sekali, era dasar wawasan negara iaitu pada 2001 hingga 2010 sehingga kini menekankan pembinaan sistem pendidikan bertaraf dunia melalui Plan Induk Pembangunan Pendidikan pada 2006 hingga 2010 dan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada 2013 hingga 2025 dengan tujuan merapatkan jurang pendidikan dan melahirkan generasi yang berdaya saing di peringkat global. Masuk pula pada falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan berasal daripada istilah Yunani philios, iaitu mencintai, dan sophia, kebijaksanaan yang bermaksud mencintai kebijaksanaan. Ahli falsafah seperti Socrates, Plato, dan Aristotle berusaha untuk mencari kebenaran dan nilai kehidupan. Ini menekankan pendidikan menyeluruh dan seimbang dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek melalui kurikulum seperti KBSR dan KBSM. Aliran falsafah pendidikan seperti pendidikan aliran tradisional yang utama ialah essentialism dan perennialism, manakala falsafah pendidikan aliran moden yang berpengaruh ialah progressivism dengan reconstructism dan existentialism. Existentialism menekankan penguasaan ilmu asas, pembentukan peribadi dan disiplin dengan pendidik sebagai penyampai utama ilmu diukur melalui ujian dan peperiksaan. Perennialism juga memberi fokus pada pengembangan pemikiran rasional dan kritikal melalui pembelajaran kandungan klasik dan bimbingan pendidik dalam mencari kebenaran. Seterusnya, progressivism mengutamakan pembelajaran berpusatkan murid berdasarkan minat dan pengalaman dengan pendidik sebagai pembimbing dalam penerokaan dan penyelesaian masalah. Di samping itu, reconstructivism berusaha memindah semula masyarakat yang lebih adil dengan menggalakkan perbincangan isu sosial dan pengembangan pemikiran kreatif secara kritis. Akhir sekali, existentialism menekankan kebebasan individu dalam membuat keputusan, mencapai potensi diri, dan membangunkan nilai serta sikap melalui pembelajaran reflektif. Terdapat juga beberapa jenis-jenis pendidikan lain, iaitu seperti psikologi pendidikan yang merujuk kepada kajian tentang bagaimana pelajar belajar dan guru mengajar dengan berkesan berdasarkan teori seperti behaviorism, cognitivism, constructivism, dan humanism dengan aplikasi dalam motivasi, strategi pengajaran, dan pemenuhan keperluan pelajar. Seterusnya, sosiologi pendidikan yang merujuk kepada kajian hubungan antara pendidikan dan masyarakat, menekankan juga peranan pendidikan dalam pembentukan sosial dan budaya serta dipengaruhi faktor seperti kelas ekonomi dan dijelaskan melalui teori fungsionalisme, konflik, dan interaktionisme simbolik. Akhir sekali, antropologi pendidikan yang merujuk kepada kajian tentang kesan budaya dan warisan terhadap pendidikan, menekankan hubungan antara pendidikan dan budaya, serta aplikasi dalam memahami kepelbagaian budaya, membentuk kurikulum sensitif budaya, dan menyesuaikan pendekatan pengajaran. Pendidikan perbandingan antara bangsa dan global pula merujuk kepada kajian sistem pendidikan di pelbagai negara untuk memahami persamaan dan perbezaan setiap aspek pendidikan. Perbandingan sistem atau isu global merupakan perbandingan antara bangsa yang mengkaji sistem pendidikan dalam pelbagai negara dari segi struktur, kurikulum, dan pencapaian serta membincangkan isu global seperti literasi, ketidaksamaan, teknologi, dan pendidikan inklusif. Seterusnya, kepentingan dan tren global. Dalam perbandingan ini, kajian ini merujuk kepada pembentuan membangunkan dasar pendidikan berkesan, memahami kesan globalisasi, dan mengadaptasi amalan terbaik negara lain, selaras dengan tren seperti pendidikan digital, pembelajaran sepanjang hayat, dan pendidikan berorientasikan kemahiran. Kita akan beralih pula pada etika keguruan. Terdapat beberapa etika yang saya telah sediakan. Yang pertama adalah niat yang betul. Pendidik memiliki niat yang betul dan ikhlas dalam mendidik pelajar dan bukan sekadar untuk memenuhi tugas, habuan, atau pangkat, tetapi kerana tanggungjawab mendidik generasi masa depan. Seterusnya, perlakuan yang baik.
Pendidik mesti menunjukkan akhlak mulia dalam komunikasi dan interaksi dengan pelajar serta rakan sekerja agar sentiasa menjaga pendekatan dan kepribadian yang baik. Penggerak ke arah kebaikan. Pendidik berperanan menggalakkan nilai positif dan pendirian yang baik dalam kalangan pelajar dan rakan sekerja. Memperkotakkan apa yang dikatakan. Pendidik mesti menepati janji, memegang kata-kata, serta menunjukkan disiplin dalam kerja agar menunjukkan dedikasi dan komitmen kepada tugasnya. Berdisiplin dan beradab. Pendidik perlu menjaga sikap disiplin dalam menjalankan tugas dan sentiasa beradab semasa berinteraksi dengan orang sekeliling. Seterusnya, amanah. Pendidik haruslah bertanggung jawab, menyampaikan ilmu dengan jujur, ikhlas, dan berintegriti. Benar, pendidik seharuslah bersikap jujur dalam segala tindakan dan penyampaian ilmu. Bijaksana. Semua keputusan dibuat berdasarkan pemikiran yang rasional dan berhema agar menggalakkan penyelesaian yang mantap dan adil. Bersyukur. Pendidik itu seharuslah menghargai peluang dan peranan mereka dalam pendidikan. Dedikasi. Seorang pendidik yang berdedikasi sentiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam pengajaran. Seterusnya, ikhlas. Pendidik yang ikhlas mengajar tanpa mengharapkan ganjaran semata-mata. Akhir sekali, penyayang. Pendidik harus menunjukkan kasih sayang dan keprihatinan terhadap pelajar. Ayo kita beralih kepada budaya kerja KPM. Apa itu budaya kerja KPM? Budaya kerja KPM merujuk kepada gabungan nilai, prinsip, dan amalan kerja yang diamalkan oleh warga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia bagi membentuk identiti dan personaliti sebuah organisasi. Seperti mana budaya kerja ini memastikan penyampaian pendidikan berkualiti, profesionalisme, serta integriti dalam perkhidmatan sistem pendidikan. Prinsip utama budaya kerja KPM adalah mengekalkan integriti diri seperti kejujuran dan ketulusan dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Seterusnya, profesionalisme dalam menjalankan tugasan dengan penuh tanggungjawab dan etika kerja. Sikap kerjasama dan sepasukan bagi mencapai matlamat pendidikan dengan sempurna. Seterusnya, memastikan kompetensi diri agar sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pendidikan. Akhir sekali, kecekapan dan dalam mengurus sumber dengan efektif dan menghasilkan keputusan yang berkualiti. Terdapat beberapa amalan budaya kerja cemerlang. Yang ini termasuklah penerapan pengajaran berpusatkan murid, PBM, dan pendekatan pembelajaran aktif strategi pedagogi. Selain itu, menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk penghantaran pengajian yang lebih berkesan. Mengamalkan perancangan strategik dalam melaksanakan program pendidikan agar mudah dan kemas urusan kerja. Memberi penekanan kepada kesejahteraan dan kebajikan guru serta pelajar. Memastikan juga kecekapan pengurusan dan pentadbiran di institusi pendidikan sentiasa mengikut budaya kerja KPM. Di sini pula adalah objektif budaya kerja KPM dalam pengajian pendidikan. Dalam objektif ini, merujuk kepada penjaminan kualiti penyampaian yang berkesan dalam pendidikan di semua peringkat. Ini juga memastikan setiap tenaga warga KPM mempunyai kemahiran pedagogi yang tinggi dan bagi memastikan perkongsian ilmu yang baik. Ini juga meningkatkan tahap disiplin, etika, dan tanggung jawab dalam kalangan pendidik dan pelajar. Akhir sekali, memupuk budaya kerja berorientasikan hasil dan prestasi tinggi. Seterusnya, kita akan masuk kepada implikasi kepada sassia guru cemerlang. Bagi topik ini, saya telah sediakan 7 contoh implikasi kepada sassia guru cemerlang. Implikasi yang pertama ialah pemupuk perpaduan dan pembina negara bangsa. Pendidik memainkan peranan dalam membentuk perpaduan kaum melalui pengajaran yang berlandaskan nilai kebersamaan dan keharmonian. Oleh itu, pendidik dapat membantu membentuk rakyat yang mempunyai semangat patriotisme dan memahami kepelbagaian dalam masyarakat, sama ada secara kaum, agama, atau bangsa. Contohnya, melaksanakan aktiviti kumpulan yang melibatkan pelajar pelbagai latar belakang untuk memberi peluang interaksi dan pemahaman antara mereka, seperti program rancangan integrasi murid untuk perpaduan, yaitu RIMUK. Seterusnya, yang kedua,
pembentukan model insan yang seimbang dan harmonis. Pendidik membentuk pelajar bukan sahaja dari aspek akademik, tetapi juga sosial, emosi, dan sosial. Dengan itu, pendidik menekankan nilai murni seperti tanggung jawab, integriti, dan empati agar membantu melahirkan individu yang berkualiti. Contohnya, memberikan bimbingan kepada pelajar tentang kepentingan etika kerja dan bertanggung jawab sosial dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, mempertingkatkan kemampuan profesional. Pendidik yang cemerlang sentiasa berusaha meningkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan melalui latihan, kursus, dan pembelajaran berterusan kepada pelajar. Dengan ini, mereka dapat menyampaikan pembelajaran yang lebih berkesan dan inovatif sewaktu kelas pembelajaran. Sebagai contoh, pendidik mengikuti kursus teknologi pendidikan untuk memperbaiki dan meningkatkan lagi kemahiran pelajaran dalam talian. Keempat, mengamalkan budaya kerja cemerlang. Pendidik perlu menunjukkan sikap disiplin, dedikasi, dan komitmen dalam tugas mereka agar sikap profesionalisme dalam pekerjaan dapat menjadi contoh kepada pelajar. Sebagai contoh, pendidik yang sentiasa bersikap positif, menepati masa, dan bersungguh-sungguh dalam mengajar akan menjadi inspirasi kepada pelajarnya. Kelima, melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat. Pendidik perlu berusaha untuk terus menimba pengetahuan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu serta teknologi baru agar membantu mereka dalam menyediakan pelajar untuk cabaran masa hadapan. Sebagai contoh, pendidik yang sentiasa membaca jurnal akademik dan menghadiri seminar untuk memperkayakan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan. Keenam, melaksanakan penyelidikan dan kerjasama antarabangsa. Pendidik yang cemerlang terlibat dalam kajian akan sentiasa berusaha dalam memperbaiki kaedah pengajaran dan pemahaman pelajar. Seperti mana kolaborasi antarabangsa, warga KPM dapat memperluaskan perspektif pendidikan dalam sistem. Sebagai contoh, semua warga KPM menjalankan penyelidikan tentang keberkesanan kaedah pembelajaran aktif dan berkongsi hasilnya dalam seminar antarabangsa. Akhir sekali, yang ketujuh, bersikap demokrasi. Pendidik harus bersikap adil, terbuka, dan memberi ruang kepada pelajar untuk menyuarakan pendapat. Oleh itu, kaedah pembelajaran akan lebih interaktif dan menghormati kepelbagaian pandangan yang meningkatkan pemikiran kritis seorang pelajar. Sebagai contoh, mengadakan sesi perbincangan terbuka dalam kelas, di mana semua pelajar diberi peluang untuk berkongsi pendapat tanpa rasa malu atau takut. Bagi kesimpulan, seorang pendidik yang cemerlang bukan sahaja menjadi penyampai ilmu, tetapi juga berperanan besar dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak, dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Dengan mengamalkan budaya kerja profesional, pembelajaran sepanjang hayat, serta nilai kepimpinan yang positif, seorang guru dapat memberi impak besar dalam sistem pendidikan dan pembangunan negara Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Alif Takino dan saya akan menerangkan tentang kompetensi seorang guru. Sebelum itu, saya akan menerangkan tentang accountability guru. Accountability guru merujuk kepada tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seorang guru, yakni dimaksudkan sebagai tanggungjawab terhadap profesion keguruan. Accountability guru merangkumi bidang pekerjaan, sekolah, tingkah laku, dan murid. Menurut Standard Guru Malaysia 2.0, SGM 2.0, apabila diselami, menyatakan bahawa accountability guru ini juga berkait rapat dengan etika keguruan dan standard kompetensi, iaitu melibatkan orientasi ilmu, instruksional, pelibatan komuniti dan kualiti peribadi. Terdapat beberapa jenis accountability guru, antaranya adalah accountability guru terhadap murid, di mana accountability guru terhadap murid adalah menyampaikan pembelajaran yang berkualiti dengan merancang dan melaksanakan pengajaran yang menarik serta berkesan. Guru juga menggunakan pelbagai kaedah pengajaran untuk memenuhi keperluan pelajar yang berbeza. Seterusnya, membimbing dan membantu pelajar dengan memberi dorongan serta motivasi kepada pelajar untuk mencapai potensi penuh pelajar. Guru juga bertindak sebagai pembimbing dalam perkembangan akademik, sosial dan juga emosi pelajar. Guru juga bersikap adil dan saksama dalam melaksanakan penilaian secara telus dan tidak berat sebelah, juga menghormati latar belakang serta keperluan setiap pelajar tanpa diskriminasi. Seterusnya adalah accountability guru terhadap diri sendiri. Guru hendaklah menjaga integriti dan profesionalisme dengan berpegang kepada etika perguruan dan nilai-nilai moral yang tinggi.
Seorang guru juga hendaklah bersikap jujur, amanah dan ikhlas dalam setiap tugasan yang dijalankan. Selain itu juga, guru hendaklah perlu meningkatkan kemahiran dan ilmu dengan sentiasa menambah ilmu pengetahuan melalui latihan atau kursus dan pembacaan. Seorang guru juga hendaklah menguasai teknik pengajaran terkini serta menyesuaikan diri dengan perubahan dalam sistem pendidikan. Bukan itu saja, seorang guru hendaklah menjaga kesejahteraan mental dan fizikal dengan mengamal gaya hidup sihat bagi memastikan kecerdasan dalam menjalankan tugas. Seorang guru juga hendaklah menjaga kesihatan emosi dan mengurus tekanan dengan baik supaya dapat menjadi contoh yang positif kepada pelajar. Selain itu, terdapat juga accountability guru terhadap ibu bapa. Seorang guru hendaklah membina hubungan yang baik dengan ibu bapa dengan berkomunikasi secara terbuka mengenai pencapaian dan cabaran yang dihadapi oleh para pelajar. Seorang guru juga perlu melibatkan ibu bapa dalam aktiviti sekolah dan sesi perbincangan mengenai kemajuan anak mereka. Bukan itu saja, seorang guru hendaklah menyediakan maklumat yang telus dengan menyampaikan laporan perkembangan pelajar secara jujur dan menerangkan kaedah pembelajaran dan strategi yang digunakan di sekolah. Tidak lupa juga accountability guru terhadap masyarakat dan negara. Seorang guru perlulah memupuk nilai murni dalam kalangan pelajar dengan mengajar pelajar tentang kepentingan adab, tanggung jawab, dan perpaduan. Seorang guru juga menanamkan semangat patriotisme dan cinta akan negara ke dalam anak-anak negara kita. Seorang guru juga perlu menyebarkan ilmu ke arah kemajuan negara dengan menghasilkan generasi yang berilmu dan berkemahiran tinggi, serta menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang berdaya saing dan berkualiti tinggi. Akhir sekali adalah accountability guru terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Seorang guru hendaklah bekerja sama dan menghormati rakan sejawat mereka dengan mengamalkan semangat kerja berpasukan dengan berkongsi ilmu dan bahan pengajaran. Seorang guru juga hendaklah menghormati pendapat serta memberikan sokongan profesional kepada rakan guru. Seorang guru hendaklah menjunjung etika dan integriti profesion keguruan dengan mematuhi kod etika perguruan dan menjaga maruah profesion, serta mengelakkan konflik, gosip, dan sikap tidak profesional dalam kalangan guru. Akhir sekali, seorang guru hendaklah meningkatkan kemahiran dan kecekapan dengan mengikuti latihan dan kursus untuk memperkukuhkan kaedah pengajaran mereka dan sentiasa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di dalam sistem pendidikan. Seterusnya, saya akan menerangkan guru sebagai pembina modal insan. Sebelum itu, saya akan menerangkan tentang konsep modal insan. Modal insan merujuk kepada kebolehan, pengetahuan, kemahiran, dan nilai yang dimiliki oleh individu yang menyumbang kepada pembangunan sosial dan ekonomi sesebuah negara. Konsep ini menekankan kepentingan pelaburan dalam pendidikan, latihan, dan pembangunan sosial bagi meningkatkan daya saing serta produktiviti individu dalam masyarakat. Modal insan yang berkualiti bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik tetapi juga memiliki nilai-nilai murni, kemahiran insaniah, dan daya dalam kepemimpinan. Selanjutnya, saya akan menerangkan peranan guru sebagai pembentuk modal insan. Peranan guru di sini untuk membentuk modal insan murid adalah dengan memperkembangkan potensi diri murid dengan mengenal pasti dan mengasah bakat serta kebolehan unik setiap murid mereka. Seorang guru juga membimbing mereka atau murid mereka untuk mencapai kejayaan dalam bidang akademik dan juga dalam bidang kurikulum. Seterusnya adalah seorang guru melengkapkan dan mempersiapkan murid dengan pelbagai kemahiran, dengan membantu murid menguasai kemahiran insaniah seperti komunikasi, kepimpinan, dan pemikiran secara kritis. Bukan itu saja, seorang guru juga menyediakan mereka dengan kemahiran teknikal dan vokasional yang relevan dengan keperluan pada masa hadapan. Seterusnya adalah seorang guru hendaklah membentuk ciri-ciri kepribadian dan perspektif hidup dalam murid dengan mendidik murid dengan nilai-nilai murni seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Bukan itu saja, seorang guru juga perlulah memberikan pendedahan kepada kepelbagaian budaya serta kepentingan dalam menghormati dalam masyarakat. Selain itu, seorang guru juga hendaklah meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan dengan memastikan murid memperoleh ilmu yang mendalam dalam bidang pendidikan. Seorang guru juga hendaklah menggalakkan budaya membaca, penyelidikan, dan pembelajaran kendiri dalam murid. Seorang guru juga hendaklah memantapkan program kokurikulum dan sukan dengan menggalakkan penyertaan yang aktif dalam aktiviti kokurikulum seperti kelab, persatuan, dan pasukan sukan dalam kalangan murid. Seorang guru juga memupuk semangat kerjasama, disiplin, dan daya saing melalui aktiviti di luar bilik darjah. Bukan itu saja, seorang guru juga hendaklah memperkukuhkan disiplin murid dengan membimbing murid dalam mengamalkan sikap tanggung jawab dan menghormati peraturan. Juga menekankan kepentingan disiplin diri dalam membentuk karakter yang positif dalam murid. Seorang guru hendaklah memperkembangkan kecerdasan yang lebih tertumpu kepada penggunaan teknologi serta lain-lain kecerdasan dengan mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan daya kreativiti dan inovasi murid.
Bukan itu saja, seorang guru juga memberikan penekanan kepada pelbagai aspek kecerdasan seperti kecerdasan emosi, linguistik, logik, matematik, dan juga interpersonal. Seorang guru juga hendaklah mempertingkatkan literasi komputer dan pembelajaran sepanjang hayat dengan mendedahkan murid kepada penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pembelajaran, dengan menanamkan sikap pembelajaran berterusan agar mereka sentiasa menambah ilmu dan kemahiran sepanjang hayat. Terusnya, seorang guru hendaklah menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi, kebat, dengan menggunakan strategi pengajaran yang mendorong pemikiran analitikal, kreatif dan inovatif dengan menggalakkan murid mereka menyelesaikan masalah secara kritis serta membuat keputusan dengan bijak. Seorang guru juga hendaklah memiliki personaliti yang ideal agar menjadi contoh yang baik kepada murid dengan menunjukkan sikap profesional dan berintegriti seperti menunjukkan sifat empati, kesabaran dan keprihatinan dalam mendidik serta membimbing murid. Akhir sekali, seorang guru juga hendaklah memiliki imej yang positif, integriti dan kepimpinan yang baik dengan menjaga imej sebagai seorang pendidik yang berwibawa dan dihormati. Seorang guru juga hendaklah memimpin dengan teladan yang baik dan memberi inspirasi serta menjadi sumber motivasi kepada murid mereka. Seterusnya saya akan menerangkan guru sebagai pembina negara bangsa. Sebelum itu saya akan menerangkan tentang konsep negara bangsa, yang merujuk kepada sesebuah negara yang mempunyai identiti kebangsaan yang kukuh, di mana rakyatnya berkongsi nilai budaya, bahasa, dan semangat patriotisme yang tinggi. Konsep ini menekankan kesatuan dan kepelbagaian, di mana setiap individu memainkan peranan dalam memastikan kestabilan, keharmonian, dan kemajuan negara. Dalam pendidikan merupakan elemen utama yang dalam membentuk negara bangsa yang kukuh, dan guru berperanan sebagai tunjang dalam usaha ini. Seterusnya saya akan menerangkan peranan guru sebagai pembina negara bangsa. Guru adalah ejen perubahan yang paling berkesan kerana guru memainkan peranan dalam membentuk minda dan sikap generasi muda ke arah pembangunan negara. Melalui pendidikan, guru membawa pembaharuan dalam pemikiran dan budaya masyarakat agar lebih progresif dan lebih maju. Guru juga merupakan pendokong agenda membina negara bangsa dengan menyampaikan ilmu dan mendidik murid supaya memahami serta menghargai konsep perpaduan dan keharmonian. Dengan ini ia dapat memastikan sistem pendidikan sejajar dengan aspirasi negara untuk melahirkan rakyat yang patriotik dan bertanggung jawab. Bukan itu saja, seorang guru juga merupakan penyemai nilai-nilai murni dengan mendidik pelajar dengan nilai-nilai yang positif seperti hormat menghormati, kejujuran dan keadilan, di mana ia akan membentuk generasi yang berakhlak, mulia dan memiliki kesedaran sosial yang tinggi. Bukan itu saja, seorang guru juga merupakan penyuntik semangat negara bangsa dengan menanam rasa cinta akan tanah air dalam kalangan pelajar melalui pendidikan sejarah, budaya dan kenegaraan. Ia juga menggalakkan penyertaan dalam aktiviti yang mengukuhkan semangat patriotisme seperti sambutan Hari Kebangsaan dan program kemasyarakatan. Seorang guru juga merupakan pembina integriti yang menjadi contoh teladan dalam memupuk nilai integriti dalam kalangan pelajar dengan mengajar kepentingan etika dan tanggungjawab dalam kehidupan seharian serta dunia pekerjaan. Seorang guru merupakan antara pemberi input dalam pengubahan dasar yang berkaitan. Seorang guru sebagai individu yang berada di lapangan boleh menyumbang pandangan dalam memperbaiki sistem pendidikan dan dasar negara dengan menyuarakan keperluan serta cabaran pendidikan bagi memastikan pembangunan negara yang mampan. Dan akhir sekali, seorang guru merupakan pembentuk masyarakat yang berakhlak dengan melalui pendekatan pendidikan yang berteraskan nilai moral dan etika. Guru melahirkan individu yang berperibadi luhur dengan membantu dalam membina masyarakat yang bertanggung jawab, bertoleransi dan bersatu padu. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang transformasi kurikulum di Malaysia. Transformasi kurikulum adalah proses perubahan dan penyesuaian kurikulum untuk memenuhi keperluan semasa serta masa hadapan selaras dengan perkembangan ilmu, teknologi dan keperluan negara. Definisi kurikulum kebangsaan adalah satu set perancangan pendidikan yang merangkumi objektif, kandungan, pendekatan pembelajaran dan penilaian bagi memastikan perkembangan holistik murid. Antara yang terdapat dalam transformasi kurikulum di Malaysia adalah pengetahuan dalam teori, prinsip, reka bentuk dan fokus pembentukan kurikulum. Antaranya adalah teori pembentukan kurikulum di mana terdapat 3, iaitu teori tradisional di mana menekankan penguasaan ilmu pengetahuan dan fakta. Kurikulum disusun secara sistematik dengan penekanan pada disiplin ilmu tertentu. Seterusnya adalah teori progresif di mana ditekankan oleh ahli falsafah seperti John Dewey. Teori ini menekankan pembelajaran berdasarkan pengalaman dan minat murid. Kurikulum dirancang untuk membangunkan kemahiran berfikir secara kritis dan penyelesaian masalah. Akhir sekali ialah teori konstruktivisme di mana menekankan bahawa murid membina pengetahuan melalui interaksi dengan persekitaran mereka. Kurikulum dirancang untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang membolehkan murid membina pemahaman mereka
sendiri. Seterusnya adalah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK Semakan 2017. Prinsip KSPK adalah berlandaskan prinsip perkembangan holistik kanak-kanak, pembelajaran berpusatkan murid, dan pembelajaran melalui bermain. Reka bentuk kurikulum KSPK ini merangkumi 6 tunjang utama iaitu komunikasi, perkembangan fisikal dan estetika, sains dan teknologi, perkembangan kemanusiaan, keterampilan diri, kerohanian, sikap dan nilai. Fokus KSPK ini memberi penekanan kepada perkembangan menyeluruh kanak-kanak dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Seterusnya adalah Kurikulum Standard Sekolah Rendah atau KSSR, di mana prinsip KSSR berasaskan prinsip pembelajaran berpusatkan murid, integrasi ilmu, kemahiran dan nilai, serta penekanan kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Reka bentuk kurikulum KSSR ini disusun dalam bentuk model yang merangkumi mata pelajaran teras seperti Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains, serta mata pelajaran tambahan seperti Pendidikan Seni Visual dan juga Pendidikan Muzik. Fokus KSSR adalah untuk membangunkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani melalui pendekatan pembelajaran yang holistik dan integratif. Seterusnya adalah Kurikulum Standard Sekolah Menengah atau KSSM, di mana prinsip KSSM ini menekankan pembelajaran berasaskan kemahiran, flexibility dalam pemilihan mata pelajaran dan penekanan kepada kemahiran abad ke-21. Reka bentuk kurikulum KSSM ini menawarkan mata pelajaran teras seperti Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains, serta mata pelajaran elektif yang membolehkan murid memilih berdasarkan minat dan kecenderungan mereka. Fokus KSSM ini adalah untuk mempersiapkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran yang relevan untuk menghadapi cabaran masa depan, termasuk kemahiran berfikir kritis, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi. Seterusnya adalah pengetahuan berkaitan transformasi kurikulum sekolah, di mana latar belakang transformasi KSPK Semakan 2017 dilakukan untuk memastikan pendidikan prasekolah selaras dengan perkembangan semasa dan keperluan kanak-kanak dengan penekanan kepada pembelajaran berasaskan bermain dan perkembangan holistik mereka. Seterusnya adalah latar belakang transformasi KSSR Semakan 2017 yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan rendah dengan menekankan kemahiran berfikir aras tinggi, pembelajaran berpusatkan murid dan integrasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum pendidikan rendah KSSR ini menyediakan asas yang kukuh dalam literasi dan numerasi di samping membangunkan kemahiran sosial dan emosi murid melalui aktiviti kurikulum dan program pembangunan sasial, di mana latar belakang transformasi KSSM ini dilaksanakan untuk memastikan pendidikan menengah relevan dengan keperluan semasa dengan menekankan kepada kemahiran abad ke-21, fleksibiliti dalam pemilihan mata pelajaran dan persediaan untuk pendidikan tinggi atau alam pekerjaan. Akhir sekali, kemahiran dalam pelaksanaan kurikulum. Antaranya adalah mentafsir, di mana kemampuan memahami dan menganalisis dokumen kurikulum termasuk objektif, kandungan, strategi pembelajaran dan juga penilaian. Selain itu, merancang, kebolehan menyusun rancangan pengajaran yang selaras dengan objektif kurikulum dan keperluan murid, termasuk pemilihan strategi pengajaran dan sumber pembelajaran yang sesuai. Selain itu adalah mengubah suai, keupayaan menyesuaikan strategi pengajaran berdasarkan tahap pencapaian murid, gaya pembelajaran serta keperluan khas dalam bilik darjah. Selain itu, melaksanakan di mana kemahiran mengaplikasi rancangan pengajaran dalam bilik darjah dengan menggunakan kaedah pengajaran yang pelbagai seperti pembelajaran kooperatif, berasaskan projek atau berpusatkan murid. Akhir sekali, menilai, keupayaan menilai keberkesanan kurikulum dan pengajaran melalui penilaian formatif dan sumatif. Ini termasuk refleksi terhadap proses pembelajaran serta penyesuaian strategi untuk meningkatkan lagi kefahaman murid.